Salam sejahtera anda bersama saya Naila Huda dalam cerita jam ini dan kita mulakan cerita dengan perkembangan terkini COVID-19 dalam negara yang baru saja diumumkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sebentar tadi. Hari ini 2,551 kes baru COVID-19 direkodkan dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 dalam negara adalah sebanyak 370,528 kes dan jumlah kes aktif juga meningkat kepada 18,600 kes dan daripada kesemua kes baru yang direkodkan, kes tempatan adalah sebanyak 2,522 kes dengan 29 merupakan kes import. Dan daripada kes baru juga kita melihat Sarawak merekodkan kes harian tertinggi hari ini iaitu sebanyak 960 kes, diikuti Selangor 590 kes. Dan kita lihat juga kes sembuh hari ini sebanyak 1,524 menjadikan jumlah kumulatif sembuh adalah sebanyak 350,563 iaitu sebanyak 94.6%. Dan kita lihat juga jumlah kematian terdapat 2 hari ini yang merupakan warga negara menjadikan jumlah kumulatif kematian sebanyak 1,365. Jumlah kes di ICU sebanyak 227 hari ini dan 91 yang memerlukan bantuan pernafasan. Itu situasi terkini COVID-19 di Malaysia yang mencatatkan trend peningkatan dengan Sarawak juga memecah rekod kes harian tertinggi hari ini. Dan laporan penuh kami bawakan dalam astroawani.com dan juga buletin awani jam seterusnya. Baik, kita nak teruskan cerita jam ini dengan tinjauan di Bazar Ramadan yang kami telah pun menjalankan sejak beberapa hari lepas bagi melihat tahap pematuhan SOP baik daripada pihak pengunjung maupun juga dengan pihak peniaga. Dan ini telah pun menjadi tumpuan pihak berkuasa dan juga pakar kesihatan awam yang khawatir dengan kegagalan untuk mematuhi SOP di bazar pada bulan Ramadan ini yang dibimbang akan menyumbang kepada trend peningkatan kes COVID-19 dalam negara. Dan menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraidah Kamaruddin, kalau kita lihat dalam laporan yang kami bawakan dalam astroawani.com, beliau katakan SOP ataupun prosedur operasi standard di Bazar Ramadan akan lebih teratur dan tersusun dalam masa 5 hingga 6 hari dengan melibatkan penguatkuasaan PBT. Katanya beliau mengakui ada gambar-gambar tular yang tidak ikut SOP ini terutamanya dari segi penjarakan fizikal. Tetapi katanya itu gambaran hari pertama dan hari kedua yang mana katanya beliau rasa itu gambaran orang ramai yang baru hanya dapat rasa pergi ke bazar ini dan masih lagi teruja. Jadi mungkin dijangkakan dalam 5 ke 6 hari lagi pematuhan SOP dijangkakan akan lebih baik. Jadi apa antara SOP di Bazar Ramadan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa? Kita saksikan infografik ini. Seperti yang dikatakan Zuraidah, mungkin gambaran, beberapa gambar ataupun video yang menular itu memberi gambaran situasi hari pertama dan hari kedua di Bazar Ramadan. Jadi hari ini pula bagaimana? Kita nak terus ke Bazar Ramadan Greenwood di Selayang bersama dengan wartawan kami Faris Azman yang sudah pun bersedia di lokasi. Faris, kita nak mulakan dengan aspek pematuhan SOP dulu. Kita tahu mungkin ramai penonton kita nak tahu apa antara juadah yang disediakan di Bazar Ramadan di sana. Tapi kita nak lihat dahulu tinjauan Faris sendiri di sana, pematuhan SOP bagaimana? Baik, terima kasih Naila. Sudah tentu kalau kita berkata mengenai Bazar Ramadan, kita pergi di mana-mana saja kerana ini adalah tahun yang pertama Bazar Ramadan dalam norma baharu di mana penuh dengan SOP. Kalau di Greenwood ini di Selayang lebih berpuluh tahun sebenarnya terkenal seperti di Kampung Baru.
Bazar Ramadan ini terkenal, tetapi norma baru ini mungkin kita boleh tunjukkan sedikit kerana kita tahu seperti mana yang dikatakan oleh Naila, mungkin pengguna-pengguna agak teruja untuk pergi ke Bazar Ramadan dalam tempoh 2 hari, 3 hari agak padat. Begitu juga dengan keadaannya, mungkin penjarakan fizikal, SOP-nya ada sedikit pelanggaran sedikit kerana ia melibatkan juga dengan ramainya orang datang pada satu-satu masa. Kalau di sini anda boleh lihat penggunaan MySejahtera ini ada, begitu juga dengan termometer check ataupun pengesanan suhu itu ada, dan anda perlu meletakkan nama secara manual jika anda masuk ke Bazar Ramadan. Dan di Bazar Ramadan ini sebenarnya terdapat 1-2 pintu di belakang dan di hadapan. Begitu juga di sana, di sebelah ini dia terbagi kepada 2. Kameraman saya pun asyik mengundur baik-baik, nanti takut terkena terdapat, kerana ini adalah jalan besar. Jadi terdapat banyaklah motosikal, begitu juga dengan kenderaan yang berlalu lalang sini. Mungkin keselamatan kameraman saya kena jaga juga sebenarnya. Tapi tak apa, Naila, kita nak masuk sedikit. Anda boleh lihat ini keadaan di Bazar Ramadan di Greenwood ini. Kerana kalau kita katakan mengenai dengan bila anda berada di Bazar Ramadan, sudah tentu anda teruja untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Kita ada ayam percik, kita ada pelbagai jenis minuman. Ketika di bulan puasa ini, sudah tentu ia memberi satu kecurigaan selepas hampir setahun kita tiada Bazar Ramadan. Tetapi pada masa sama, persoalannya Naila, seperti anda katakan tadi, pematuhan SOP itu mungkin ada sedikit satu kejutan juga kepada rata-rata pelanggan apabila mereka berada di kawasan seperti Bazar Ramadan di sini. Kalau kita tahu beberapa kawasan Bazar Ramadan yang agak besar, tetapi peniaga-peniaga mengikut SOP yang telah ditetapkan dengan adanya garisan seperti ini, pelitup muka yang diperkenakan. Begitu juga saya ke depan sedikit. Bang, lemon blue soda, bang, lemon blue soda. Ini keadaan sebenar. Mai ada langgar. Dan jam ketika ini adalah 5.10 petang. Dan keadaan ini akan bertukar lebih hiruk pikuk sebenarnya, Naila, apabila menjelang jam 6 petang. Dan kalau kita tahu sebenarnya bulan puasa, apabila kita pergi Bazar Ramadan, sudah tentu tempoh itu agak singkat untuk bekerja daripada tempat kerja untuk mendapatkan makanan, juadah berbuka puasa dan terus pulang untuk berbuka puasa bersama rakan atau keluarga. Jadi tempoh itu menyukarkan juga untuk orang waiting ataupun inline waiting. Kalau kita gunakan kupon ataupun numbering, jadi itu agak sukar. Jadi apa yang berlaku dalam tempoh 2-3 hari ini, mungkin kita akan lihat sikit banyak perbaikan yang akan dilakukan seperti mana dikatakan oleh Menteri KPKT. Naila. Ya, Faris, jelasnya situasi di sana amat sesak, tetapi kita tak boleh nak salahkan orang ramai sahaja pengunjung Bazar Ramadan. Kita juga perlu lihat kepada aspek penguatkuasaan. Dan kita tahu selain daripada pihak polis, pihak berkuasa tempatan PBT juga telah pun diberi kuasa untuk mengeluarkan kompaun sekiranya terdapat kegagalan untuk mematuhi SOP di Bazar Ramadan. Jadi mungkin Faris ada melihat di sana sebarang pegawai-pegawai pihak berkuasa yang bertugas untuk mengeluarkan kompaun ataupun menjalankan pemantauan, ataupun Faris sendiri sahaja yang membuat pemantauan di sana? Baik, sebenarnya kalau kita tahu apabila Bazar Ramadan ini bukan hanya pihak-pihak berkuasa tempatan seperti kita katakan KKM, penguatkuasa kesihatan dan sebagainya yang mengetahui mungkin pasukan untuk memantau bazar-bazar Ramadan, tetapi terdapat juga jawatan kuasa yang ditubuhkan khas untuk bazar-bazar Ramadan. Jadi mereka ini yang memantau. Mungkin kamera kita boleh ke depan sedikit, memantau bagaimana pematuhan SOP itu perlu untuk memastikan bahawa setiap, bukan hanya peniaga, bahawa pelanggan juga mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Jadi apa pemantauan saya sebentar tadi mendapati bahawa ada setiap entrance ataupun setiap pintu masuk terdapat juga pihak pasukan-pasukan yang memantau bagaimana penjarakan fizikalnya dan sebagainya, pengesanan suhu, MySejahtera, scan QR dan sebagainya. Itu ada. Tetapi pada masa yang sama juga mungkin selalunya di belah petang kita akan melihat pihak-pihak pasukan kesihatan dan sebagainya, mereka akan melakukan secara randomly. Mereka akan datang dan mungkin kalau ada pelanggaran itu, kompon akan dikenakan. Tetapi kita lihat keadaan dengan suasana, dengan jam ketika ini mungkin ia agak sukar sebenarnya, Naila.
Okey Faris, kita tahu kita nak fokus kepada aspek pematuhan, tapi saya yakin Faris di sana bukan saja memantau pematuhan pengunjung dan peniaga, tetapi pastinya ada untuk memantau juga juadah yang disediakan di sana. Kita lihat ada putu bambu, ada ayam goreng. Pastinya penonton kita semua pun terliur melihat visual yang kita saksikan sekarang ini. Faris sendiri, apa antara juadah yang boleh dikatakan popular di sana? Seperti Faris katakan, sudah berdekad Bazar Ramadan Greenwood di Selayang ini sudah pun dianjurkan. Jadi apa antara juadah yang boleh dikatakan popular, terkenal di sana? Baik, sudah tentu sebenarnya juadah kita lebih kurang je. Mutabak, saya berada di gerai Mutabak. Antaranya ayam gulik madu yang sini agak famous sebenarnya. Dan popiah basah, popiah sira, popiah goreng, itu antara juadah-juadah yang dapat memukau pemerhatian saya sepanjang saya berada di sini. Tetapi kalau ikut kat sini, pelbagai jenis makanan yang turut disediakan. Pada masa yang sama juga memberi satu kecurigaan buat pelanggan-pelanggan untuk mendapatkan juadah berbuka puasa. Dan mungkin kita turn balik, begitu juga dengan minuman. Kita ada air katira dan sebagainya, pelbagai. Tapi kalau ikutkan saya sebenarnya Naila, saya suka popiah, saya suka mutabak, dan ayam gulik. Itu cukup untuk buka puasa sebenarnya Naila. Mungkin sama dengan Naila. Ya, betul. Saya sendiri pun dah terliur dah tu melihat mutabak dan juga air yang dijual di sana. Faris juga kalau boleh kongsikan, mungkin Faris ada sempat berbual dengan antara peniaga-peniaga di sana. Kita tahu peniaga-peniaga di Bazar Ramadan ini amat terkesan dan menanti-nantikan penganjuran Bazar Ramadan ini untuk mungkin meneruskan kelangsungan operasi, malah mungkin untuk meneruskan kelangsungan kehidupan mereka. Mungkin Faris ada sempat berbual bersama mereka untuk mengetahui bagaimana situasi mereka, betapa pentingnya pendapatan yang dijana ketika Bazar Ramadan ini. Faris. Baik Naila, kita tahu sebenarnya, saya ada berbual, seperti anda katakan, saya ada berbual dengan beberapa peniaga-peniaga. Mereka ini menunggu kerana penantian ini pada tahun lalu tidak menjadi. Mereka telah membeli barang dan sebagainya, tidak menjadi Bazar Ramadan yang seperti mana ia menjadi punca pendapatan mereka tahunan setiap kali menjelang raya dan sebagainya. Tapi tahun ini adalah tahun untuk mereka mendapatkan kembali pulangan modal mereka. Jadi apa yang berlaku ketika ini apabila dikatakan, kalau kita tahu Menteri Besar Selangor dan beberapa ketua menteri negeri-negeri juga mengatakan kalau melanggar SOP akan dibatalkan Bazar Ramadan. Tapi mereka ini berada di tengah-tengah. Kalau kita tahu pematuhan SOP ini, mereka mengikut SOP seperti yang ditetapkan oleh MKN ataupun KKM sendiri, mereka mengikut. Tetapi kawasan itu sendiri sebenarnya setengah kawasan. Kalau kita nak comparekan sebenarnya Naila, kalau anda pergi di Preston ataupun di Putrajaya dengan Greenwood, ini agak jauh bezanya. Apabila anda melihat sana pematuhan SOP-nya tip-top. Kenapa? Kerana kawasannya agak besar. Jadi di Greenwood ini kawasannya agak kecil. Jadi penjarakan di antara gerai itu ada sedikit, tidak seperti di Putrajaya. Tetapi apabila disediakan gerai seperti itu, itulah kawasan yang akan diniagakan oleh peniaga. Mereka akan duduk dan mereka akan berniaga seperti biasa. Tetapi pematuhan SOP itu bukan hanya dilanggarkan peniaga, tetapi pelanggan sendiri. Jadi kalau kita nak salahkan peniaga juga, mereka mengatakan kami berniaga seperti biasa. Tetapi apabila pelanggaran itu ada, kami disalahkan. Dan apabila Bazar Ramadan ditutup, kita lihat bagaimana dengan tahun lalu mereka terjejas. Jadi kemungkinan kalau kita terus melihat kepada pematuhan SOP, langgar tutup, ia tidak akan memberi penyelesaian dan ia akan menjejaskan ekonomi mereka. Jadi boleh dilihat mereka mahukan penyelesaian. Kalau SOP ini nampak kurang teratur dan sebagainya, mungkin perlu SOP lebih ketat. Buat begitu dari pihak berkuasa supaya mereka boleh mengikut. Itu jelas peniaga-peniaga Bazar Ramadan yang saya temui, Naila. Ya, mencari keseimbangan antara kelangsungan operasi mereka dan juga dengan keselamatan dan kesihatan rakyat. Itulah realiti yang perlu kita berdepan. Terima kasih Faris membawa kita berjalan-jalan di Bazar Ramadan Greenwood Selayang hari ini, dan pastinya kita menjangkakan suasana akan semakin sesak di sana. Kita akan saksikan laporan lebih lanjut di astroawani.com dan pastinya dalam Awani 7.45 malam ini. Jangan lupa saksikan. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.